tepuk-tepuk, dia tepuk-tepuk selawat. Lepas tu mak macam mata dah merah, muka merah tau naik. Rasa benda tu naik kan. Hidung dah mengalir air. Tiba-tiba dia tepuk dia sekali, mak keluar muntah tau. Muntah tu warna hitam, gelap, bersama dengan biji cili. Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey guys, hari ni kita ada tetamu lagi. Dan tetamu lelaki juga. Aku pancing dapat. Hari tu sebelum ni kita punya tamu nama dia Kacak. Kan? Kita nak berkenalan juga tamu kita ni datang dari mana, nama siapa kan. Jadi tanpa melengahkan masa, Assalamualaikum. Assalam. Boleh kenalkan dulu. Boleh kenalkan diri? Okay, nama Aiman. Asal daripada Negeri Sembilan. Aiman daripada Negeri Sembilan. Alright. Selalu kalau ni nama Aiman ni, dia tak kisah. Aku gatal nak cakap Aiman tak kisah. Aiman tak kisah. And dia kalau Aiman ni kan, mesti dia title mana datang Aiman tak kisah ni. Aku geram kan. Tak ingat ada cerita ke iklan lah. Ada iklan. Iklan. Iklan tu masa kecil. Pernah selalu orang cakap yang tu. Selalu kan. Masa sekolah rendah lagi benda tu dah ada. So saya iklan tu pasal awareness HIV tak silap. Oh ya? Yeah? Okay. Dia owner nama dia tahu lah. Yep. Dia memang ingat lah sampai sekarang. Alright. Okay Aiman, terima kasih kerana sudi datang dari jauh nak berkongsi dengan Santai Chill. Sebab bukan semua yang mampu nak datang. Yelah, satu jauh kan, kos lagi. Lepas tu kita tahulah mungkin ada hal kerja kan. Jadi bila dah datang suruh ni, kita pastilah ada cerita yang tersangat nak berkongsi dengan orang kan. Jadi untuk cerita yang pertama ni berkenaan dengan apa? Okay, before that terima kasih tu Santai Chill lah sebab jemput, sudi jemput, bagi peluang untuk saya cerita pengalaman lah. So actually hari tu bila masa borak memang ada a few cerita lah kita nak cerita, tapi yang saya rasa saya nak ketengahkan tu is pasal pengalaman yang saya rasa cerita dia ada seram, dan at the same time dia ada pengajaran jugalah kat situ. Okay. Cerita pasal, sebab saya dulu pernah dengar juga dekat Santai Chill ada cerita pasal yang mak dia kena santau kan. So benda tu macam trigger saya untuk cerita juga pasal pengalaman mak saya kena santau juga. Tapi saya ingat cerita tu dia kena santau dengan rakan sekerja sekolah mak dia. Tapi dalam kes saya ni, saya kena santau dengan family belah ayah lah. So parents saya bercerai, dia split. So saya memang tinggal dengan mak sampai sekarang. And so cerita ni pasal kes santau yang dihantar oleh family belah ayah untuk buat mak sakit lah. Maksudnya kat sini dia ada berjebatkan dendam antara family sebenarnya. Dendam, nak kata dendam tu macam kasar sangat. Dia macam nak kerja mudah lah. So bila mak ni pergi, so hak penjagaan tu ada kat belah bapak lah. So tak adalah komitmen bapak untuk tanggung anak-anak lagi, bayar nafkah kan. Okay. Baik. Dah tak sabar dah dengar ni. Macam mana cerita di sebalik yang baru, orang kata tajuk permulaan, orang kata pendahuluan. Ya betul. Tapi bila cerita berkenaan santau, aku di-trigger untuk, yelah, kita kena berhati-hati juga. Kita nak berkongsi cerita dengan orang ni, kadang-kadang
kita tak tahu orang yang mendengar ni kan. Macam mana kan, kadang-kadang mungkin dia terasa juga. Betul. Jadi untuk menghindarkan kita daripada mungkin orang pun, yelah selalu bila santau ni mungkin sakit hati, dendam, macam tu kan. Jadi kita mulakan kita punya sesi ni dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Jadi untuk cerita yang pertama ni, okey, tadi dah bagi sikit dah tentang santau kan. Betul. Okey, macam mana tu? Benda ni jadi masa saya kecil lagi lah. Sekitar tahun saya tak ingat, tapi umur saya masa tu umur 3 tahun ke 5 tahun. Sebab benda dia panjang lah. And then parents saya bercerai masa saya umur 2 tahun 3 tahun. And then benda ni jadi setahun selepas tu lah. Okay. So tahun masa mula-mula mak saya kena tu, dia tak sedar. So sebab santau ni kan, dia ada pelbagai cara orang kena macam mana kan. So yang mak saya kena ni, mula-mula dia rasa sakit tekak. Sakit tekak, tak ada suara nak cakap. Benda tu jadi masalah pada dia sebab dia cikgu. So kalau cikgu ni, kita kena tahulah dia punya aset adalah dia punya suara kan. Betul. Kalau tak ada suara macam nak mengajar kan. So dia attack dekat situ lah. So tapi masa tu mak saya memang tak sedar lagi lah. Dia ingatkan biasa je. Maybe sebab memang ada masalah tekak, sebab dia memang ada tonsil prior to that. Tapi dia dah operate everything lah semua tu. So dia ingatkan datang balik. So macam biasalah, pergi jumpa doktor, pergi buat check up. Doktor kata tak ada apa-apa dekat tekak. Tak ada merah pun, tekak looks normal. So memang everyday still pergi sekolah, sebab memang komitmen kena pergi sekolah. Tapi kena tahan je lah sikit, sampai dia jumpa specialist lah. Jumpa specialist pun still scan, tengok still tak ada apa masalah, tekak okay, looks normal, tak tahu apa masalah dia. So arwah nenek lah masa tu, arwah nenek kata kita cubalah pergi tengok rawatan tradisional. Masa tu kami lepas mak dengan ayah bercerai, hak penjagaan jatuh kat mak lah. So yang kami ada 3 orang adik-beradik, so 3-3 duduk dengan mak lah. Tapi masa tu kita orang tak ada rumah, kita tumpang rumah arwah atuk dengan arwah nenek. So duduk dengan arwah atuk, arwah nenek. Arwah atuk dengan arwah nenek nampak lah dia changes ni, maksudnya masalah sakit ni apa jadi. And then nenek ajak pergi berubat secara tradisional. So kita pergi. Sebab masa tu kecil kan, saya ikut sekali lah. So dalam cerita ni, kebanyakan situasi pergi berubat tu memang saya nampak, saya ikut. Tapi kita 5 tahun 3 tahun 4 tahun bukan ingat sangat pun, kita ingat gitu je lah kan. Apa jadi, memang arwah nenek bawa lah mak pergi berubat tradisional, cuba cara kampung lah. Tapi benda tu baik seminggu 2, lepas tu datang balik. Dia datang balik. So and then mula-mula dia setakat kacau mak je tau. Macam benda tu sakit sendiri je lah, mak je lah yang rasa. At the same time, lama-lama benda tu dia dah datang, macam ni, dia menjelmakan diri dia pula. Dia menjelmakan diri dia tu dalam figure mak sendiri. Tapi mak tak nampak, mak tak kena. Yang kena orang lain. Macam contoh arwah atuk kena, kakak kena, dengan abang kena. Kalau nak share satu situation yang dia jadi tu, masa tu matahari tengah naik lah, tengah hari, masa cikgu sekolah. So masa tu mak belum balik lagi lah. Dia kat sekolah lah. Ni kat rumah. Benda tu kalau perasan, kalau saya tengok balik, dia dekat luar rumah je. Dia tak akan masuk rumah. Dia dekat luar rumah. Dia sort of macam dia datang, dia nak melawat tengok apa cerita kau ni, siapa yang ada. Yang jadi first time arwah atuk saya nampak mak saya balik tengah hari, sebelum Zuhur, matahari tengah naik. Dia nampak mak saya balik dekat luar rumah, tengah berdiri. Lepas tu dia bagi tahu abang, tuan ibu kau balik. Lepas tu abang keluar lah pergi tengok. Tak ada, kereta tak ada, mak tak ada. Masuk balik, tanya atuk lah, mana ada, ibu tak balik lagi lah, kat sekolah lagi kan. Tak ada, atuk nampak ibu kau balik kat luar tadi, tengah berdiri nak siram pokok katnya. Sebab dia berdiri je kat luar. Lepas tu dia habis gitu.
Yang kes kedua yang menjadikan dia jadi suspicious sikit tu sebab dia nampakkan diri dia masa tu nak maghrib petang. Kakak saya keluar rumah nak pergi angkat baju. Baju kat jemur kan. Masa tu dah nak senja, tapi pukul 6:30 tu lah. Lambat angkat baju. Tapi mak saya tak ada. Mak saya pergi kursus masa tu, saya ingat lagi. Mak saya pergi kursus. Mak memang tak ada kat rumah. Kakak keluar rumah kampung kan, daripada dapur tu keluar nak pergi angkat baju dekat ampayan tu. Mak nampak mak berdiri kat ampayan, berdiri je, tak apa-apa pun, berdiri campak bakul lagi masuk rumah. So dia macam, dia tahu ibu tak ada, siapa yang kat luar ni kan. Lepas tu lagi balik lah, masuk dalam. Since then bila kita nak matchkan dengan cerita abang tu, baru yang match lah kan. Tapi yang paling nampak pakcik saya lah kena. Masa tu kita orang tak ada kat rumah, pakcik kena. Dia askar, dia balik, dia nak mandi. Masa tu dah malam lah. Dia tengah-tengah mandi tu dia dengar orang bercakap kat luar. Dia kata toilet tu kat luar tu macam ada laman lah. Dengar orang bercakap. Tapi keliling rumah hutan lah sebenarnya. Dengar orang bercakap, berborak. Dia tanya siapa tu. Dia macam berborak dengan kawan. Siapa tu? Tu adik dia. Adik dia macam, adik dia yang mana? Adik dia yang askar. Benda tu Dia macam mengumpat. Macam mengumpat. Padahal okey faham. Okay. Okey. Pukul 12:30 malam, pukul 1 lah, kira dah tengah malam lah masa tu. Askar dia bawa balik. Tengah mengumpat ni tengah dengar Dengar dia dalam pakcik saya dalam toilet. Okey. Dengar dia berborak kat luar. Dia tanya, dia nak make sure siapa tu. So disebabkan itu, kita orang assume dia cuma datang tengok je. Bila ni mak cerita balik lah, rasa dia datang tengok je. Dia datang tengok dia, tapi dia tak masuk rumah. And then ada satu masa ni, masa saya umur 6 tahun masa ni, tadika saya ingat lagi. Ini yang mak saya masa tu still lagi menanggung suffer sakit tekak tu. And then pergi jumpa dia bawa adik dia pergi berubat juga. Dekat jumpa satu makcik kat Kuala Pilah ni lah kan. Tapi bukan nak berubat untuk dia, dia bawa adik dia pergi berubat dengan arwah atuk, dengan arwah nenek saya sekali lah. Saya ada sekali masa tu. Dah habis saya panggil dia Wan. Dia jumpa Wan lah. Wan tu ubatkan adik dia. Wan tu panggil mak saya lah. Dia kata, kau sini jap. Dia kata, kenapa Wan? Dia kata, kau ni tak sihat sebenarnya ni kan. Kata, kau tahu tak kau tak sihat sebenarnya? Kata, tahu kan, memang ada sakit sikit lah, dia kata kan. Tapi dah cuba nak berubat tapi tak baik-baik, dia kata. Dah ramai lah jumpa tapi tak baik-baik. Tapi ni dah kurang sikit lah, dia kata kan. Kurang apa? Dia kata, kau tahu tak, dia nak buat kau ni sampai nak mati sebenarnya. Dia nak buat kau ni, nak bagi kau mati. Oh ya? Dia kata, dah berapa lama kau kena? Dah 2 tahun Wan, dia kata. Ini kalau aku biar lama ni memang kau tak bangun, terbaring, dia kata. Nak bagi kau mati. Sebab sekarang ni rasa sakit kan, dia sakit tekak. Dia kata bila Wan tu check, dia check, dia kata ni benda ni kalau dibiarkan lagi dia dah sampai dekat dada, kira boleh efek apa ni lah, merebak kan. Dia turun ke bawah. Tapi benda tu still lagi dekat ke atas lagi. Sebab dia keep pergi berubat, lepas tu dia hantar lagi, berubat dia hantar lagi kan. Lepas tu Wan tu kata, mari sini aku tengok. So Wan tu tengok lah. Wan tu tengok, dia kata ini sekali tak boleh, kena datang 2-3 kali tengok. So saya tak ingat Wan tu bagi apalah, tapi ada dia bagi air, ada benda dia bagilah. So mak amalkan, alhamdulillah benda tu beransur pulih lah, hilang. Lepas 3 bulan 2 bulan dia datang balik. Dia hantar lain. Dia datang balik. Lepas tu bila dia datang balik tu, itu yang memang kau-kau, yang memang mak tak boleh bangun. Kita rasa macam tekak tu, dia rasa darah tu mengalir kat dalam ni. Dia kata kelat, tekak dia kelat, dia rasa. Lepas tu dia rasa kelat, dia rasa macam panas, macam meleleh, ada benda meleleh kat dalam kan. Lepas tu tak boleh jadi. Arwah atuk masa tu kata bawa juga, angkat pergi jumpa Wan tu balik lah. Wan kata ni dia hantar kuat ni. Ni dia hantar lagi teruk daripada hari tu. Dia kata aku tak boleh buat, tak larat ni, kena bawa jumpa orang lain. So Wan tu, saya ingat Wan tu dia, saya kata Wan tu kenalkan telefon ada ustaz King Imam. Saya tak ingat dia ustaz saya.
telefon ustaz tu kata datanglah rumah dia malam tu juga. Lepas tu nak pergi malam tu, saya ingat lagi jalan pergi tu, yang pergi berempat, arwah atuk dengan arwah nenek, ada mak saya dengan saya kat belakang. Masa tu malam, nak pergi, kereta bocor. Kereta bocor tiba-tiba. So kita postpone. Ustaz tu kata datang petang esok, lepas asar. Datang petang esok lah. Datang lepas asar petang esok dia tu, kita on the way nak pergi rumah ustaz tu, kuali pilah juga, terserempak dengan ular hitam melintas. Ular hitam melintas dekat depan kereta lah. So teringat masa tu arwah atuk tiba-tiba break emergency. Ular tu besar melintas. Atuk panggil, suruh tengok ular. Dia kata ular tu jalan melintas, kita biarlah. Lepas tu nenek kata jalan je bah. Masa arwah nenek cakap, abah jalan je. So atuk jalan pergi juga rumah ustaz tu. Sampai rumah ustaz tu, saya ingat lagi ustaz tu, so mak duduk depan dia. Lepas tu dia tengok mak ni, dia tengok air dari satu besen air. Saya tak tahu dia baca apa, selawat ni, Quran. Dia ada keluar satu kitab kat tepi dia tu. Dia baca. Dia berdiri belakang mak, dia pegang tengkuk lah belakang ni. Tepuk selawat. Lepas tu mak macam mata dah merah, muka merah tau naik. Rasa benda tu naik kan. Hidung dah mengalir air hingus. Bukan hingus, air putih tau. Macam air hingus lah kot kan. Panas kan, keluar meleleh mengalir air putih. Tiba-tiba dia tepuk dia sekali, mak keluar muntah tau. Muntah tu warna hitam, gelap macam air sarsi tu. Bersama dengan biji cili. Pedih. Muntah kat hidung, dekat mulut keluar muntah, air warna hitam, lendir penuh air cili. Tepuk lagi keluar lagi air cili. Pedih lah. Kita tertelan cili pun pedih, dia nak keluarkan cili tu pula daripada mulut kan. Lagi lah pedih kan. So kita yang nampak kat luar ni, kita kat tepi lah. Saya kat tepi, saya belakang mak masa tu, tengok nampak air hitam tu keluar dekat hidung, kat mulut. Lepas tu dah keluar, berhenti lah, ambil nafas. Ustaz tepuk keluar lagi. Banyak lah dia hantar, benda banyak dia hantar. From that ustaz tu adalah bagi air untuk minum kan. Ada ayat-ayat yang dia suruh amalkan, okey lah. Lepas tu balik ni hari yang sama. Kita orang sampai rumah, masa tu dah isyak. Dah isyak lah. Tu mak kat dapur. Mak okey lah. Mak okey sebenarnya, dia boleh jalan, tak ada masalah pun. Dia memang dia kuat kan. So dia memang dah makan semua. Masa tu ingat lepas isyak, atuk tengah semayang dengan arwah nenek dekat dalam dekat depan tu. Lepas tu ada telefon berbunyi. Hari yang sama, telefon berbunyi. Telefon rumah lah. Dulu kan pakai telefon rumah tu, landline tu. Sebab atuk dengan arwah nenek tengah semayang, mak yang angkat. Mak angkat. Saya, hello, siapa ni? Macam, nama pakcik lah, pakcik. So pakcik kata, kenapa kau call? Apa ni, dia kata, bukan hari yang sama, sorry. Seminggu lepas tu, sorry. Seminggu lepas, bukan seminggu lepas pergi berubat tu, dia baru dia telefon. Okay. Sebab apa yang jadi, dia telefon mak saya angkat. Dia kata, kenapa? Dia kata, Kak Ida, dia panggil mak saya lah, Kak Ida, saya nak minta maaf ya. Kata, kenapa pula? Kenapa? Apa yang kau dah buat? Mak saya cakap, apa yang kau dah buat? Kau nak minta maaf? Kau ada buat salah ke? Mak saya. Lepas tu, tak adalah, saya nak minta maaf je. Rumah saya kena rompak. Habis barang kemas isteri semua hilang, kena ambil. Kena rompak-rompak yang dia kena ikat semua tu. Lepas tu, habis tu, kenapa kau minta maaf kat aku? Mak tanya. Lepas tu, saya ingat lagi masa tu nenek tengah semayang. Lepas nenek habis semayang bagi salam tu, dia jerit daripada dekat hall tu, dia jerit kata, siapa telefon? Tanya. Siapa telefon? Lepas tu mak cakap lah, ni adik call. Jangan dijawab, letak telefon tu kan dihantar orang lagi yang nenek je. Faham. Lepas tu dia kata, dia minta maaf lah, dia back minta maaf lah. Dia kata, kau cakap lah kau buat apa, kau minta maaf dengan aku ni. Lepas tu saya ada buat benda tak elok lah Kak Ida, dia kata macam tu kan. Lepas tu saya nak minta maaf lah, benda-benda musibah yang jadi ni pun saya rasa salah saya sendiri dia buat. Dia kata macam tu.
So bila kita tanya, mak tanya, apa benda yang kau buat? Dia kata dia ada hantar benda lah. Dia mengaku lah. Dia mengaku lah. Okey. Bila kau hantar? Kata masa lepas mak bercerai tu, dia ada hantar barang untuk kakak saya tau. Dia hantar rumah. So masa tu dia embus. So dia pakai santau cili lah. Santau cili? Biji cili tu yang jadi pedas tu. So tapi dia tak cerita lah apa intention dia buat. Dia tak cakap lah kenapa dia buat. Tapi bila ustaz tu cakap memang dia nak bagi kau mati ni, dia bagi mak meninggal ni. So kita tahulah intention dia apa sebenarnya. Bila mak meninggal, hak penjagaan tu kat ayah pula lah. Tak adalah, maksudnya komitmen untuk dia bayar nafkah bulan-bulan dekat anak ni tak adalah. Macam tu lah yang kita punya pahaman ni. Baik. Okay. Maksudnya yang buat tu adalah adik kepada bapak lah. Adik bapak bekerjasama dengan arwah nenek belah bapak. Arwah nenek belah bapa. Maksud 3 orang lah. Okay, faham. Bapa. Tapi yang adik menghantarnya bapa, tu dengan adik. arwah nenek. Mak bapak tu lah. Mak bapak. Okay. Okay. Okay, jadi faham lah. Dia minta maaf. Mungkin dia rasa apa yang jadi kat dia tu satu musibah yang mungkin Allah nak bagi kat dia kan. Betul. Jadi saya nak tanya, dia masih ada lagi lah? Dah meninggal. Okay, faham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah meninggal dah. Okay, baik. Moga Isteri dia masih ada lah. Faham? Isteri dia masih ada. Balu dia masih ada lah. Dia nak tanya dia agak personal lah benda ni sebab family kan. Tapi kita kena tanya juga. Tengah juga sebab ya. Nanti ramai yang komen, penat juga nak menjawab. Kita faham tau kadang-kadang bila jadi macam ni sebabkan mungkin tak puas hati, dendam. Ya, betul. Dia kalau bukan harta, dia mungkin ada perhubungan yang mungkin tak tahulah, orang kata ada persisihan faham ke kan. Betul. Jadi kalau lah yang ni bit personal lah, kita bukan nak tahu secara menyeluruh. Kita dalam keluarga lah, institusi keluarga mungkin dia boleh jadikan tauladan atau contoh pada keluarga lain. Jadi kita nak tahu puncanya apa, harta ke benda tu, supaya bila orang dengar, oh benda ni pun boleh jadi sampai macam ni yang tu. Nak kata harta, mak saya ni bukan jenis berduit pun. Arwah atuk pun bukan jenis yang berduit. Arwah atuk belah mak kan. So kita bukan jenis family yang berada pun. Tapi lebih macam saya cakap tadi lah, maksudnya kalau saya rasa kalau ada some of viewers yang asal daripada family saya tak nak cakap broken family, tapi saya sebab saya rasa relationship saya adik-beradik dengan mak saya okey je. Cuma bila ada you guys datang daripada family yang bercerai ni, kita ada banyak macam-macam cerita kan, kita pun tak tahu. So kita dengar cerita yang macam bapak lepaskan anak macam tu je, maksudnya terkotak-kanting, mak bawa jagaan anak bawa jagaan mak, tapi tak ada bagi nafkah semua kan. Kalau saya tak tahulah, maybe kalau fahaman dia dulu, kalau mak tu tak boleh nak jaga, bapak ni boleh ni lah, boleh ambil alih untuk jaga sebab bapak bekerja masa tu. So kuranglah komitmen dia untuk bayar nafkah pada family macam tu lah. Mungkin sebab nafkah tu lah. Atau ada bertikam lidah. Bertikam lidah ada Bertikam lidah tak ada. So tak ada sangat. Tak ada. Cuma adalah argument between mak dengan ayah lah dulu. Tapi sebab saya tak nak cerita kan buruk ayah pula kata sebab ayah tinggalkan, sebab pun ada orang ketiga involved macam tu. Just tu je lah, just pandangan yang secara overall kita nampak macam tu lah. Sebab apa tau, kadang-kadang orang kata perkataan ni dia lagi sakit bila daripada kita kata apa, lidah lebih tajam daripada pisau. Kan. So mungkin benda-benda tu kadang-kadang kita rasa macam kecil tapi besar pada betul. Mungkin lah ada apa perkataan mak saya cakap masa dia orang bersama dulu, ada terguris ke family ke kan. Itu pun sebab saya pun tak ingat masa tu kecil. Setakat tu je lah yang saya tahu. Tak maaf kalau ada tertanya yang sensitif. Tak kisah. Benda ni maybe boleh jadi pengajaran untuk orang lain juga kan. Bukan pengajaran untuk buat pengajaran kalau benda ni terjadi. So tahu nak buat takeaways dia macam mana. Tapi saya memang tak jumpa ayah saya tau. Since umur 6 tahun dah sekolah tu saya tak jumpa, sampailah saya umur 17 tahun. And then
benda ni, isu ni pernah berbangkit lah. Saya tanya bukan saya tanya, kakak saya tanya macam kenapa ayah buat benda ni. Tapi ayah saya tak tahu. Ayah saya tak tahu. Tak tahu pun benda tu terjadi dekat mak. Ya. Okay. So ayah sekarang masih hidup lagi sebenarnya? Hidup. Ada lagi. Dia umpama dia tak terlibat ke macam mana sekarang? Dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa-apa. Cuma ni perancangan arwah mak dia. Okay, faham. Soalan yang apa tadi pun Aiman pun dah jawab. Perpisahan berlaku disebabkan orang yang ketiga. Faham. Dan adakah semasa benda tu dihantar, orang yang ketiga tu dah berkahwin dengan ayah ataupun dia terlibat sekali dalam benda tu? Dia so far tak terlibat lah. Kalau dalam cerita ni yang daripada mak saya, daripada arwah atuk, daripada apa yang saya alami tu, tak adalah dia terlibat. Tak adalah mak cakap ke ataupun arwah atuk cakap kata tu daripada dia terlibat sekali. Cuma yang belah tahu memang family ayah lah buat lah. Faham. Jadi dia bersama lah dengan perempuan yang ketiga tu bersama sehingga hari ni. Lepas bercerai 3 bulan 6 bulan terus kahwin. Faham. Ada seorang anak. Jauh congkil ni. Tak, sebab kan nanti akan orang tanya kenapa bercerai. Mesti lebih orang ketiga. Dah jawab. Orang ketiga tu tak tahulah. Saya tak tahu, wallahu alam, saya tak tahu dia ada terlibat ke apa. So far tak ada. Faham. Yalah, nak cerita pun apa bapa Aiman pun masih hidup kan. Dan benda jin ni pun bila tadi Aiman bagi tahu yang ayah dia sendiri pun tak tahu betul atau tak apa benda tu dia hantar. So kadang-kadang permainan ni pun permainan jin juga, kadang untuk memecah belahkan keluarga, kita tak tahu. Wallahu alam. Tapi alhamdulillah hubungan Aiman ataupun family Aiman sekarang dengan bapa Aiman macam mana? Adakah orang kata baik ataupun makin tegang? Biasa je lah. Biasa je lah. Masih berhubung lah. Kontak lah. Masih kontak. Tapi dia macam mana, sebab kita besarkan tak ada male figure tu kan. Lain atuk besarkan dengan bapak sendiri besarkan kan. So masa kita jumpa umur 17 tahun tu, itu pun sebab nak SPM. Masa tu kita jumpa nak SPM, jumpa dia, cakap, beritahulah kita nak ambil restu lah, nak PX kan. Masa tu baru first time. Sekarang keep in touch lah. Dia punya makcik tu pun dah meninggal dah 2 tahun lepas. So respon ayah pun okey. Okey lah. Okay, tak, yelah okey. Sekian lama tak kontak kan. Masa kecil tu tiba-tiba SPM kontak nak minta restu kan. Dan respon pertama yang ni just kita nak cerita hubungan keluarga pula kan. Dia macam cringe ke apa? Okay, tapi yang actually yang jumpa tu abang saya dulu. Dia yang mulakan usaha pencarian. Ada usaha pencarian Ada usaha pencarian. Baik. Jarak saya dengan abang saya jauh 5 tahun. So dia dah habis sekolah, dia cari dulu. Dia masa tu dia belajar lah. Sambil dia belajar, dia cari jumpa kat mana. Dekat je, kat Negeri Sembilan juga pun. Cuma yelah, Negeri Sembilan tu pun besar juga. Nak kita nak narrow down kat mana kan. Jumpa dia yang start pergi jumpa ayah dulu. Datang melawat, tengok. Adalah dia panggil adik-beradik kita orang, saya dengan kakak saya keras sikit hati, malas nak jumpa. Sebab dia macam, bukan kata kita tak suka, tapi tak pernah ada interaction. Bila nak jumpa tu dia jadi macam awkward sikit. So bila SPM tu mak saya tak pernah halang. Nak jumpa. Nak jumpa pergilah, tak ada apa-apa pun. So first time jumpa masa tu nak SPM. Lepas tu lepas kakak saya dia jumpa sorry long. Kakak saya kalau kakak saya jumpa masa dia nak kahwin lah. Nak kahwin baru dia baru jumpa. Nak berwali kan. Betul. Okey, baik. Dan bagaimana adik kepada ayah dan nenek mak kepada ayah tu selepas kejadian tu, adakah berjumpa lagi ataupun dia minta maaf lagi ke, ataupun dah lepas dia call minta maaf dah tak ada lagi dah? Tak, dia tak ada minta maaf dan mohon maaf daripada dia, tak ada. Dia tak ada. Cuma masa arwah meninggal kita pergi tengok. Tak ada. Dia tak ada mohon maaf daripada dia ke, tak ada. Tapi yang tadi yang call minta maaf tu terlibat kan?
Itu anak dia lah. Anak dia. Adik-adik. Okey, adik dia. Dia pengantara lah ceritanya. Maksud arwah Wan buat. Lepas tu adik ayah yang hantar datang rumah. Dia pengantara saja. Okey. Tapi apa ni, kalau boleh tambah benda tu, it doesn't start there sebenarnya. Masa proses bicara mahkamah tu dia dah start dah. So masa saya ingat lagi mak saya call macam Tak call. Mak call kena angkat. tak apa. Angkat. Mak call ni. Bagi tahu. Okey. Dia start bukan masa santau tu lah, masa perbicaraan tu lagi, masa turun naik mahkamah tu, masa hari lafaz cerai tu. Ni mak cerita lah, masa ayah lafaz cerai dalam surat. Dia tak jumpa face to face. Dia tulis dalam surat. Lepas tu yang ada kat rumah masa tu, kami 3 beradik, mak tak ada mak kat sekolah. So dia ambil saya dengan abang memang dapat belayar. Kakak saya tak nak ikut. Kakak masa tu dah jam 4. Dah besar saya, tak nak ikut. So ayah ambil abang saya. So saya ada dengan belah ayah. So sepanjang proses nak bercerai tu, memang saya duduk belah sana. And then apa jadi masa jatuh proses kat mahkamah tu, baru bila tahu hak penjagaan jatuh kat mak, so baru ayah bagi kita orang dekat mak balik lah. Lepas tu keluar mahkamah tu, memang dah kena pulang kan. Masa tu saya kecil lagi lah, tapi non-stop menangis, merengek yang macam annoying lah. Mak kata macam tak boleh nak pujuk. Apa yang jadi, abang saya cakap kat mak saya, tadi yang nampak Wan duduk belakang pintu, lepas tu ada baca-baca dekat susu adik. Dia kata ada baca kat susu adik. Dia kata Wan duduk belakang pintu, ada baca-baca dekat susu adik lah, dia kata. Lepas tu mak saya tanya bila? Tadi masa pagi, masa Wan buat susu, arwah pakcik saya, abang ipar mak saya datang. Dia kata, mak saya cakap kat dia apa jadi. Lepas tu dia usap-usap kepala, dia embus dekat umur kepala kan budak, kepala saya. Lepas tu baru okey, baru nak minum susu, baru nak makan, baru nak cari mak saya. Dia kata masa tu. Okay, aku tak ada apa pertanyaan. Cuma jelah dia melibatkan kata dua belah, dan dua-dua tu masih lagi hidup. Yang mana? Siapa? Ayah masih hidup, mak pun masih hidup, alhamdulillah. Aku kata yelah, perbalahan antara ibu bapa, kita tak tahu apa benda yang berlaku sampai diorang berdendam, kita tak tahu. Wallahualam. Tapi first time untuk aku adalah untuk aku dengar cerita santau cili. Selama ni aku dengar orang pakai paku. Betul. Ni cili mat. Kadang nak tanya, kadang orang kata api ni kurang ajar pula, cili padi ke? Cili Banggala ke? Cili besar tu? Memang selalu dengar memang paku kan. Tapi sebab kita nampak sendiri biji cili tu keluar. And memang bila mak describekan benda tu pedas dan panas tu, memang boleh relate lah maksudnya. Betul. Maybe yelah viewer yang pernah alami ataupun tahu santau cili ni macam mana dia terjadi. Bukan nak tahu formula dia, aku tak nak tahu. Aku tidak tahu macam, jangan jadi dibuat pula pengajaran untuk betul. Ni macam mana santau tu dihantar melalui cili kan. Adakah ambil cili dia terus, aku tak tahu. Tapi makan pedas ke kan? benda tu macam mana sebab first time selalu paku tu bagi aku normal kan. Benda tu paku selalu aku dah tengok dia punya cul-cul biasa, selalu orang buat lah kan dekat YouTube semua. Itu biasa. Cuma aku tak tahu cili tu macam mana tu. Okay. Aku malas nak tanya. Kang aku tanya makin melalut kan. Aku macam sedih dah kan. Kang cerita pasal geprek lah apa kan. Tak payah. Okay, yang ni just overall kita nak ambil overview benda yang perlu dia dijadikan pengajaran, benda yang baik kan. Dia bila jadi benda macam ni, melibatkan parent, sebab tu kita bila ada masalah kan, biar partner dengan partner je berbincang. Jangan melibatkan ahli keluarga. Walaupun kita nak sangat meluahkan, kalau boleh janganlah dengan keluarga. Sebabnya ni, walaupun aku baru je kahwin kan, tapi aku dapat nasihat benda ni. Dan kadang-kadang bila nak mengadu tu, mengadu kat sejadah, mengadu kat Tuhan kan. Sebab benda ni lah, kita tak nak benda sampai cerai berai. Dan walaupun benda tu
tak tahu disebabkan orang ketiga kan. But family ni aku susah sikit nak touch kang. Yelah orang yang aku kadang soalan dengan aku kan, orang cakap yang bukan-bukan. Tapi faham. Tapi itulah apa yang aku nak sampaikan. Kadang-kadang mungkin daripada kita punya perkataan kan, kadang-kadang tengah emosi habis semua benda yang kadang kita tak nak cakap, tak luah dan tak tak nak pun cakap terkeluar. Dan akhirnya jadi perpisahan dan yang menanggungnya anak-anak kan. Anak-anak. Tapi walau macam mana pun bagi aku Aiman dan adik-adik lain masih lagi kontak kan macam biasa. Dan itu bagi aku benda yang paling penting lah. Sebab adik-adik Aiman sendiri pun tak berdendam dengan bapak sendiri. Even dalam Islam pun walaupun bapak tu jahat sekali pun dengan keluarga je, dia pukul kau macam orang gila sekali pun, kau tak selayaknya untuk berdendam. Betul. Kan? Tapi Alhamdulillah keluarga tak berdendam, adik-adik pun semua baik, rapat, masih lagi kontak. Itu bagi aku baik. Sebab perbelahan antara ibu dan bapa, kita sebagai anak tak terlibat lah. Betul. Sebab aku pun ada juga kan dia kawan-kawan yang alami perpisahan sampai anak pun ikut dihasut oleh mak, jangan sebab gaduh antara ibu bapa, tapi kau sebagai anak tanggungjawab kau tetap tanggungjawab. Pertalian tu masih ada. Betul. Sebab kau pun nanti nak kahwin berwali kan. Kalau perempuan, kalau lelaki still kena minta kebenaran walaupun itu bukan wali. Okay, so cerita ni sesuai yang mana berkeluarga tu nampak dia boleh, walaupun isunya kecil tapi akhirnya kita sampai tak terjangkau boleh main dengan sihir lah sihir. Jadi mungkin juga Aiman ada benda nasihat daripada cerita ni tadi, apa yang Aiman boleh concludekan nak bagi tahu pada viewer? Dia overall kalau kita tengok ni sebenarnya kita punya konsep, kita punya hubungan dengan Tuhan lah sebenarnya. Betul. Kan betul juga macam Syuk cakap tadi. Betul, apa yang terjadi antara husband dengan wife, kalau boleh kontrol berdua, selesaikan dulu masalah dengan communication kan. Bincang dulu. Kalau tak boleh, betul jugalah jumpa dengan tikar sejadahan. And one thing yang for sure, sihir ni bukan jalan penyelesaian lah. Betul. Bila kau buat perjanjian dengan setan, it doesn't end macam tu je. Dia akan berpanjang-panjang lagi. Betul. So konsep hubungan kau dengan Tuhan tu penting lah sebenarnya kan. Kalau kau jaga iman kau, kau jaga hubungan kau dengan Tuhan, kau tak buat benda-benda ni sebenarnya. Betul. Faham. Dan aku nak tambah sikit lagi lah. Dan kepada viewer kan yang cerita pun dah tahu perpisahan berlaku disebabkan orang ketiga. Sekarang ni trending orang pisah ketiga, penyondol kan. Tengah panas pula. So aku mengharap yang mereka yang mengalami kata perpisahan antara pasangan, jangan ambil jalan apa yang tadi Aiman cakap lah, jalan singkat, gunakan jin. Sebab jin ni sebenarnya satu ketagihan sebenarnya. Kalau kau guna sekali, kau akan nak guna dia. Sebab itu jalan yang terbaik untuk kau sebenarnya. Masa tu sebenarnya itu bukan jalan terbaik. So mana-mana yang mengalami pasangan yang penyondol semua, harap korang jangan ambil benda tu sebagai, at least cukup lah kau maki, okay aku boleh terima lagi kan, penyondol babi ke apa tu, okay. Tapi janganlah guna sampai mensyirik. Kalau kau mensyirik kan pun dah kita tak tahu. Dan kita pun doa juga ayah Aiman macam mana, sihat. Kalau dulu kena maki antara tiga pihak tu je lah. Laki, suami, wife, penyondol lah. Tiga ni je tahu kan. Sekarang ni dia ada package dengan netizen punya kecaman. Kan itu yang kita takut tu. Sekarang ni semua nak kes nak viral. So kalau boleh kita kecilkan skop tu, kecilkan je lah, biar kita je tahu. Betul. Tak payah buka aib orang. Betul. Yelah, kita pun tak nak orang ni buat dosa kering kan. Betul. Yang komen tu pun belum kahwin. Betul. Lepas tu tak ada pengalaman. Kau bantai. Ni nasihat untuk diri sendiri juga kan. Aku nak cakap nanti kan orang ada, tapi ada satu video tu aku tak boleh. Okay. Ni kita tak ada cakap siapa-siapa kan, influencer ke apa ke kan. Walaupun kau cakap ini mesti kutuk, tak ada. Yang ni overall semua, bukan terjadi kat influencer je, orang yang terdekat cuma tak famous lah kan. Betul. Alright. Okay, jadi hubungan keluarga ni walau jadi macam mana pun jagalah sebaiknya. Dan kalaulah perpisahan adalah jalan terakhir,
buatlah dengan cara yang baik. Betul. Kan sebelum tu solatlah istikharah, betul-betul fikir, jangan ikutkan emosi kan pada yang keluarga kan. Jadi baik, terima kasih kepada Aiman kerana sudi berkongsi. Ada lagi ke Man cerita Man? Ada kan? Ada nak Tak ada. Saya biasa. Kalau nak macam biasa kan, komen dulu kat bawah. Komen dulu, kita orang rehat. Kita sambung. Kita orang minum dulu, sambung kan. Okay, baik. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.